baru kita nampak kita ni salah, maka perlu kita kena bertaubat. Selama mana kita tidak bertaubat, selama itulah kita akan terhalang daripada dua perkara yang amat kita perlukan dalam hidup kita. Satu namanya taufik, kekuatan untuk melakukan ketaatan. Yang keduanya namanya al-qabul, iaitulah amalan kita diterima oleh Allah. Orang yang beramal dalam keadaan dia tak terlepas daripada dosa, pertamanya nak beramal tu payah dah. Kalau beramal pun biasa tak jadi amal. Kalau jadi amal pun biasanya tidak diterima. Jadilah macam ke orang kata amalan iblis alaihi laknatullah. Amalan dia banyak, tapi amalan dia satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia tak bertaubat daripada dosa dia. Sebab apa? Sebab dia tak bertaubat daripada dosa dia. Ini yang kata kesan buruknya dosa tu. Sampai ke peringkat daripada orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akhir sekali menjadi orang yang paling jauh dengan Allah. Ini kita kata sialnya dosa. Bila kita tak cuba untuk nak membebaskan diri kita daripada dosa. Cara kita nak bebaskan diri kita daripada dosa, tak lain tak bukan, itulah dia dengan cara taubah. Dengan cara taubat. Kalau tak taubat, gelak gambar lah untuk nak mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak taubat, maka gelak gambar untuk nak dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iblis dia punya hebat dia. Hebat tak hebat ibadat dia. Dia beramal dalam syurga. Dia duduk dalam syurga selama 40,000 tahun. Kita 40 tahun pun tak dapat. Dia 40,000 tahun. Ada riwayat yang sebut 40,000 tahun duduk dalam syurga. 80,000 tahun duduk bersama-sama dengan para malaikat. 20,000 tahun memberi peringatan kepada para malaikat. Mana tok guru malaikat tu 20,000 tahun. 30,000 tahun duduk bersama dengan malaikat al-karubiyyin. Malaikat ni kumpulan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke peringkat iblis ni, orang kata di langit dunia dia dikenali sebagai al-abid, maknanya sebagai seorang ahli ibadat. Di langit yang kedua dia dikenali sebagai az-zahid, sebagai orang yang bersifat zuhud. Langit yang ketiga dia dinamakan dengan al-arif, sebagai makhluk yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Arif. Langit yang keempat dia dinamakan dengan wali. Mana hebat-hebat nama apa-apa saja ni. Langit yang keempat, yang kelima dinamakan dengan at-taqi, orang yang bertakwa. Langit yang ketujuh dinamakan, yang keenam dinamakan dengan khazin. Langit yang ketujuh dinamakan dengan Izrail. Bukan Izrail, Azazil. Tapi di Lauh Mahfuz terakang nama dia Iblis alaihi laknatullah. Antara sebab jadi gitu kerana kesialan dosa. Sialan dosa dia mula-mula dosa dia dengki kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi kalau kita nak jadi orang yang ada kedudukan di sisi Allah, nak suruh ibadat kita tu jadi ibadat, kita kena mendaki satu aqabah yang namanya aqabatu at-taubah. Kena bebas diri kita daripada dosa. Kalau tidak, tak ke mana kita. Okey. Kita sampai kat mana dah? Kat mana dah? Ayat dia bunyi gua ni. Faslun thumma i'lam yaqinan. Ya Allah, iqra wahid minkum. Iqra wahid minkum. Baca seorang. Kuat sikit. ثم اعلم يقينا أن
الإسفرايني رحمه الله تعالى: وكان من الراسخين في العلم العاملين أنه قال: دعوت الله سبحانه 30 سنة أن يرزقني توبة نصوحا، ثم تعجبت في نفسي وقلت: سبحان الله، حاجة دعوت الله فيها 30 سنة فما قضيت إلى الآن. ورأيت فيما يرى النائم كأن قائلا يقول لي: أتتعجب من ذلك؟ أتدري ماذا تسأل الله سبحانه وتعالى؟ إنما تسأل الله عز وجل أن يحبك. أما سمعت قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أفهذه حاجة هينة؟ فانظر إلى هؤلاء الأئمة واهتمامهم ومواظبتهم على صلاح قلوبهم والتزود بمعانيهم. طيب الله وجعلك من الصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun, ay hadza faslun. Ini satu fasal. So fasal baru dah. Thumma, kemudian Imam Ghazali kata, i'lam, hendaklah kamu tahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Mudah-mudahan Allah bagi pengetahuan itu kepada kita. Thumma i'lam yaqinan, kemudian hendaklah kamu tahu secara yakin. Mana yakin sungguh-sungguh. Apa dia? Anna hadhil aqabata, bahawa sesungguhnya aqabah ini aqabatun sa'bah. Ini akidah yang tak mudah. Ini aqabah yang tak mudah untuk kita nak daki. Tidak seperti mana cakap di mulut. Untuk nak buat bukan suatu benda yang mudah. Tapi jangan kita putus asa daripada rahmat Tuhan. Kerana Tuhan janji kalau kita sungguh kita akan dapat. Ini aqabah ni aqabah yang apa? Yang payah. Nak tinggal dosa bukan mudah. Nak tinggal dosa, yang kita dah berpuluh-puluh tahun dah tinggal dosa tu, tiba-tiba kita nak tinggal ngeju. Bukan suatu benda yang mudah. Tapi boleh tak kita buat kalau kita nak sungguh? Boleh. Kita berhenti daripada buat dosa tu. Dan kita minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata fahadhihi aqabatu sa'batun amruha. Yang susah urusannya. Makna ini aqabah yang payah. Makna urusan taubat ni bukan urusan yang mudah. Kecuali orang yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Jadi kena minta banyak-banyak daripada Tuhan. Wa dararuha 'azimun, dan mudaratnya, mudarat dalam aqabah ini azim, besar. Dengan makna kalau kita tak taubat, mudarat dia memang cukup-cukup besar. Mana? Pertamanya kita akan terhalang daripada taufik. Yang keduanya kita akan terhalang daripada qabul. Kalau taufik tak boleh, mana ibadatnya? Kalau qabul tidak dapat, mana nilainya ibadat yang kita buat? Falaqad balaghana 'anil ustaz, sesungguhnya telah sampai kepada kita 'anil ustaz, tentang al-ustaz Abi Ishaq al-Isfarayaini rahimahullah. Ini salah seorang daripada tokoh besar di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tokoh dalam ilmu akidah. Dia anak murid kepada anak murid Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Ini orang yang hebat. Wa kana minar rasikhina fil ilmi, dan adalah ia Abi Ishaq al-Isfarayaini ini sebahagian daripada golongan ar-rasikhina fil ilmi. Orang yang mantap dia punya ilmu. Mana ilmu dia ni bukan ilmu semata-mata duduk di lidah. Ilmu yang banyak, yang meresap dalam hati, yang zahir pada anggota dalam bentuk amal yang soleh. Bukan semata-mata ahli akademik, tapi beramalnya tidak ada. Ini orang yang rasikh fil ilmi. Siapa yang kata? Ulama-ulama yang hidup pada zaman ni, nama dia.
dengan waraknya, dengan zuhudnya, dengan banyak ilmunya, dengan banyak amalnya. Ini golongan yang rasikhin al-amilina bihi, masuk di kalangan ahli ilmu yang beramal dengannya, dengan ilmu. Maksudnya beramal dengan tuntutan ilmu. Kalau ilmu yang ada pada dia kata haram, dia tak buat. Kata wajib, dia tak tinggal. Kata sunat, dia memperbanyakkan. Kata makruh, dia tinggal. Kata harus, dia tukar. Niat dia kepada niat-niat yang baik, sehingga yang harus tukar jadi wajib ataupun sunat. Dalam keadaan begitu dia, annahu qala, bahawa dia berkata, da'autullah subhanahu 30 sanah. Aku berdoa kepada Allah 30 tahun. 30 tahun berdoa, an yarzuqani taubatan nasuha, supaya Allah kurniakan kepada aku taubat yang nasuha. Dengan makna supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat aku 30 tahun tu, ya Allah. Terimalah taubat aku, ya Allah. Kurniakanlah kepada aku taubat yang nasuha. Tapi nampak macam kita tak ada benda perubahan pun. Ni kata. Tak ada apa-apa perubahan, macam kita tak ada benda. Macam ke taubat dia tu Tuhan tak terima. 30 tahun dia duk minta dengan Tuhan. Minta. Kita 2 hari setengah minta, tak boleh. Putus hasil dah dah. Masa dah akan nak minta orang aku buih dah minta. Tak boleh. Ni 30 tahun. Macam kita tak ada benda. Summa ta'ajjabtu. Kemudian dia kata bila dah 30 tahun ni tak ada apa benda ni, ta'ajjabtu, aku mula rasa pelik. Rasa pelik. Fi nafsi, dalam diri aku. Macam mana ni doa Tuhan tak mustajab? Fakultu, maka aku kata, iaitulah aku kata dalam hati aku lah, kata orang. Subhanallah, maha suci Allah. Hajatun, aku ada satu hajat. Da'autullah fiha, yang aku berdoa kepada Allah padanya, pada hajat tersebut, salasina sanah, 30 tahun dah. Fama qudiyat ilal an, masih lagi tidak ditunaikan sampai sekarang. Mana tidak ada penanda-penanda yang menunjukkan bahawa taubat dia tu Tuhan terima. Padahal itulah dosa dia. Dia ni seorang yang daripada kecil lagi dah menuntut ilmu, dapat didikan yang sempurna. Tapi orang yang sempurna, kalau kecil pun dia rasa besar. Kecil pun dia. Orang kata sayyiat al-abrar, hasanat al-abrar, sayyiat al-muqarrabin. Makna baik dah pada orang yang baik, tapi masih lagi buruk pada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila dah dia mula rasa takjub, dia mula rasa pelik. Apa ni, sebab apa? Sedangkan Tuhan janji kalau doa kepada dia, kalau minta ampun daripada dia akan ampun. Ni tak ada penanda-penanda yang sedikit mengembirakan hati dia, yang menunjukkan bahawa apa yang dia minta dengan Tuhan tu telah diterima. Biasa je. Lain berasa malas juga. Lain belajar tak ingat juga. Dia kata fara'aitu fima yaran naimu, maka ni orang-orang yang Tuhan jaga. Orang yang Tuhan jaga ada bimbingan. Maka dia kata aku melihat fima yaran naimu, pada sesuatu yang dilihat oleh orang yang tidur. Mana aku mimpi. Ni mimpi orang yang soleh. Lalu boleh kepada orang Wahhabi dia buat menganjing ni. Ni pokok ni berhari tidur tu yang mimpi tu. Sedangkan mimpi ni ada fungsi dia. Nabi kata mimpi ni al-mubasyirat, berita gembira kepada orang mukmin. Nabi kata wahyu dah tak ada dah. Tapi yang masih tinggal hanyalah mubasyirat. Para sahabat tanya, apakah dia mubasyirat itu wahai Rasulullah? Nabi kata itulah ru'ya salihah. Tapi tengok orang-orang yang terpengaruh dengan Wahabi mana dia duduk tanam dalam pemikiran masyarakat. Mimpi bahan rambang, mimpi menipu, mimpi pembohong, duduk jauh terus tu. Dia nak beza antara mimpi orang soleh dengan mimpi orang hanyar. Mimpi mak rempik dengan mimpi orang soleh, dia sama je, mimpi bahan rambang belaka. Astagfirullah. Kita orang mukmin, ahli sunnah wal jamaah, kita ada beza antara orang soleh dengan orang biasa. Begitu juga mimpi orang soleh, mimpi yang benar.
Sebab Nabi sendiri khabar. Nabi kata, lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasysyirat. Tak ada dah kenabian, melainkan yang ada hanyalah mubasysyirat. Sahabat tanya, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Apakah dia mubasysyirat itu wahai Rasulullah? Nabi kata, "Ar-ru'ya salihah", iaitu mimpi yang benar, mimpi yang baik, yang berlaku pada orang-orang yang baik. Jadi mimpi yang baik tu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata, "Man yarani fil manam fa innahu yarani, man ra'ani fil manam man ra'ani fil manam fasayarani yaqazatan." Dalam riwayat yang lain, "Man ra'ani fil manam fa innahu yarani fa inna syaitan la yatamathalu bi," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tengok aku dalam mimpi, maka betul-betul dia tengok aku. Bila tengok Rasulullah ada nilai ke? Sehingga kita boleh buat main. Ni buat bahi tidur, ni buat supi ni memang bahi tidur. Dia zikir, minum air kopi, jelera kau. Lepas tu mimpi masuk dalam mimpi Doraemon lah, begitulah. Astagfirullahaladzim. Baik. Ini kata gua ni. Ka'anna qailan, seakan-akan ada seorang yang berkata kepada dia. Yaqulu li, berkata kepada aku, "Atata'ajabu min zalik?" Mu rasa pelik ke gitu? Seakan-akan macam ke tak ada respon ni, macam ke tidak ada jawapan hak yang minta daripada tu. Mu rasa pelik-pelik pun dia gitu. Jawapan tu Tuhan bagi daripada awal lagi dah, tapi mu tak sedar. Faham tak? Mu rasa pelik, tak ada jawapan. Benarnya jawapan tu 30 tahun dah ada jawapan. Tapi mu tak sedar. Atadri maza tas'alullah? Mu sedar tak apa yang mu minta dengan Allah? Mu minta benda dengan Allah. Mu minta Tuhan terima taubatmu, Tuhan terima taubat tu. Mu minta benda sebenarnya. Innama tas'alullah an yuhibbak. Hanya kamu minta supaya Allah sayang kepada kamu. Tu yang mu minta, ya Allah terimalah taubat aku, ya Allah kurniakanlah kepada aku taubat. Maksudnya ya Allah sayanglah kepada aku. Itu sebenarnya. Ama sami'ta qawluhu jalla jalaluh, tidakkah kamu pernah mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran? Tuhan kata, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada orang bertaubat. Dan sayang kepada orang yang bersihkan diri dia daripada dosa. Bersih zahir daripada dunub. Bersih hati daripada uyub. Bersih lubuk hati anil tifat ila ghairi mahbub. Benda tu membuat 30 tahun lepas dah. Maknanya Tuhan dah khabar kepadamu melalui perbuatanmu bahawa Tuhan sayang kamu. Mu nak belak benda lagi. Mu tak sedar ke benda tu? Ini orang yang dekat dengan Allah. Disedarkan oleh Allah. Diberi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sehingga dia dapat berjalan kepada Allah dengan lurus. Tak tempang. Baik. Tu dia kata. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Afa bihadhihi hajatun hayyinah? Adakah ini hajat? Maknanya cinta kepada Allah ni yang Tuhan bagi kepada kamu ni hayyinah, maknanya sesuatu yang lekeh. Sesuatu yang mudah nak boleh ke? Mu ingat mudah ke nak boleh cinta Allah tu? Hak yang Tuhan khabar kepadamu 30 tahun lepas dah mu boleh benda tu. Dan mu nak pelik benda lagi? Mu nak rasa pelik benda lagi? Cinta daripada Allah ini adalah satu benda yang amat besar. Bukan benda yang hayyinah, benda yang lekeh bukan. Dan cinta itu Tuhan dah bagi tahu dia beri kepada mu 30 tahun lepas dah. Sebab mu 30 tahun lepas dah mu bertaubat kepada Allah. Mu dak baca ke ayat Quran, Tuhan kata innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mu dak ingat ke tu? Orang yang bertaubat itu orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan dengan taubat kita itu benar-benar menjadi penanda bahawa Allah mencintai kita. Jadi orang kata usahakan penanda tu biar ada pada kita.
supaya penanda tu betul-betul menjadi penanda dalam realiti yang sebenar. Baik. Banyakkan taubat kepada Allah. Baik. Fanzur ila haula'il a'immah. Perhatikan kepada imam-imam itu. Ni tokoh-tokoh besar ni. Antaranya Imam Abi Ishaq Al-Isfara. Ya ini, perhati dia. Macam mana rasa gelisah dia bila dia fikirkan bahawa taubat dia tidak diterima oleh Allah. Padahal dia orang dekat dengan Allah. Sebab apa kita orang yang semayang pun duk apa juru mana ni, duk rasa takut, duk rasa bimbang, duk ambil cak ni. Ni orang hebat ni. Abi Ishaq Al-Isfara tak ada orang kata tak iktiraf bahawa dia tu bukan wali daripada wali-wali Allah. Tak ada orang yang tidak iktiraf bahawa dia tu seorang daripada ulama yang amilin, ulama yang rasikhin fil ilm. Tapi masih lagi dia takut taubat dia tidak diterima oleh Allah. Menunjukkan betapa pada pandangan dia besarnya taubat kita kepada Allah Subhanahu. Sebab apa? Sebab kalau taubat kita tak ada bertaubat, maka kita akan terhalang dua benda besar. Satunya taufik. Satu lagi qabul. Terhalang waktu kau, hidup kita tak ada makna. Hidup kita tak ada makna, buat besar perut je, buat banyak tai tu je. Kemudian mati. Jadi jifatun qadhirah. Jadi bangkai yang busuk, yang jijik tu dia. Kemudian dibangkitkan, dihadapkan di hadapan Allah. Sekali menerima hukuman. Wala iyazbillah, dalam penyesalan yang tidak ada kesudahan. Ini bila kita terhalang daripada taufik, bila terhalang daripada qabul. Jadi kerana itulah perlu sangat-sangat kita bertaubat. Taubat ni dengan makna kita putuskan hubungan dengan maksiat. Putus hubungan dengan dosa. Mana cara nak putus hubungan dengan dosa? Pertamanya, berhenti, jangan buat. Yang keduanya, berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Yang ketiganya, menyesal terhadap apa yang dilakukan. Yang keempatnya, minta pengampunan daripada Tuhan. Itu makna orang yang bertaubat. Kemudian terus berjalan taat kepada Tuhan seberapa yang kita mampu. Andai kata kalau nafsu kita naik terperangkap pula, balik cepat-cepat kepada Tuhan. Balik cepat-cepat kepada Tuhan. Sebab Tuhan suka kepada hamba dia yang bertaubat. Dan jangan putus asa daripada rahmat Allah sebesar mana dosa kita. Baik. Afa bihadhihi hajatun hayyinah? Adakah hajat ini hajat yang hayyinah, yang kecil? Makna cinta Allah kepadamu ni mu anggap benda tu kecil. Yang Tuhan dah bagi semenjak daripada 30 tahun yang lalu. Makna bila mu taubat mula-mula tu Tuhan sayang tu. Tuhan dah bagi dah cinta dia kepada kamu. Baik. Fanzur ila haula'il a'immah. Perhatikan kepada golongan-golongan a'immah, golongan imam-imam ni. Orang-orang hebat ni. Wahtimamihim. Perhatikan betapa mereka itu ihtimam. Ihtimam dengan makna ambil berat. Ihtimam dengan makna ambil berat. Ihtamma, yahtamu, ihtimaman. Mengambil berat. Wa muwadhabatihim, dan muwadhabah mereka. Istiqamah mereka. Muwadhabah makna mengekali mereka. Ala salahi qulubihim, memperbaiki hati mereka. Bagaimana mereka ni betul-betul ambil cakna tentang aspek dalaman mereka. Selain daripada mereka ambil cakna aspek luaran mereka. Aspek luaran, orang kata ibadat. Aspek dalaman, waktu sifat-sifat hati. Wa tazawwud li ma'adihim, dan bagaimana kecaknaan mereka untuk berbekal li ma'adihim, untuk hari akhirat mereka. Ma'ad maknanya hari kembali, ma'ad maknanya tempat kembali. Tempat kembali itu di akhirat. Bagaimana mereka berusaha
untuk memperbanyakkan amal untuk dijadikan bekalan di akhirat. Bagaimana mereka ambil berat urusan ibadat. Bila orang tu ambil berat urusan ibadat, automatik dia akan ambil berat urusan taubat. Bagaimana mereka tu bersungguh-sungguh untuk nak jaga hati mereka, khususnya nak putuskan hubungan hati mereka daripada dosa. Tu orang panggil taubat tu. Sungguh-sungguh dia. Dan bagaimana mereka berusaha untuk cari bekalan di negeri akhirat bila. Habis itu nak menunjukkan bahawa taubat ini suatu benda yang amat perlu kita ambil ni. Jadi taubat ni bukan mudah. Nak kekal dalam keadaan tak buat dosa tu bukan mudah. Kita 30 tahun dah mengupak. Tiba-tiba nak berhenti tak mengupak. Terak kita. Umur berapa dah ni? Berapa dah umur yang ni? 22. 10 tahun dah. Duk tengok cerita keling. Kenapa? Tiap-tiap petang tengok cerita Korea. Tiap-tiap petang. Nak berhenti, ngejut. Bukan suatu benda yang mudah. Kecuali dengan himmah yang tinggi. Himmah yang tinggi. Kekuatan, orang kata kehendak yang kuat untuk jadi hamba Allah. Itu akan memberi kekuatan kepada kita untuk bebaskan diri kita daripada maksiat. Langkah pertamanya dengan cara taubat, kemudian maintain. Maintain, jangan tebang buat. Kedudukan kita akan tinggi di sisi Allah bukan kerana kita buat ibadat banyak, tapi kerana kita meninggalkan maksiat. Lalu kita buat ibadat, dalam waktu yang sama kita buat maksiat, tak ada apa-apa pun. Tapi kalau kita tinggal maksiat, kemudian kita buat ibadat kita tu kedudukannya amat tinggi di sisi Allah, amat cepat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mana tadi dia kata? Amma ad-darar al-makhufu fi ta'khir at-taubati. Adapun ad-dararu makna kemudaratan yang dibimbangi, ditakuti fi ta'khir at-taubah kerana melewat-lewatkan taubat. Apa dia? Apa mudaratnya kalau kita melewat-lewatkan taubat? Fa inna awwala zambin, ini yang kita takut. Maka sesungguhnya permulaan dosa itu qaswatun. Dia mengeraskan hati. Bila hati kita keras, itulah makhluk yang Tuhan benci. Dosa ni kalau kita biarkan dia, permulaan dia mengeraskan hati kita. Bila keras tu kita masuk dalam kategori orang yang Tuhan benci selalu dah. Sebab tidak ada satu makhluk yang paling Tuhan benci atas muka dunia ni melainkan hati yang keras. Hati yang keras apabila dia dikotori dengan dosa. Wa akhiruhu, dan kemuncak dia, pengakhiran dosa tu kalau kita terus mengekali dosa, wal'iyadzu billah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada apa? Ni syu'mun wa syiqwah. Syu'mun, majal, sial. Guana sial, tak ada ibadat. Guana sial, ibadat tu hendak terima. Guana sial, maksiat menjadi semakin banyak. Wa syiqwah lawan kepada sa'adah. Sa'adah ni bahagia. Bahagia yang sebenarnya jadi ahli syurga. Syiqwah ni lawan dia. Jadi ahli neraka. Jadi ahli neraka. Yang kekal dalam neraka. Bahaya. Dosa ni jangan main. Dia orang kata surat ataupun dia wasilah kepada kekufuran. Ramai mana orang yang kerana dosa, hidup dia jadi hidup yang sia-sia. Hidup dia jadi hidup yang apa orang panggil yang binasa. Dan mati dia dalam keadaan tangga iman. Bila tangga iman, dia betul-betul jadi orang yang celaka. Wala'iyadzubillah. Lebih-lebih lagi kalau orang yang buat leken-leken kepada dosa. Ini yang para ulama kata, la tahqiranna as-saghirah, jangan kamu lekeh dosa yang kecil-kecil tu.
Hak kecil-kecil pun jangan laki, apa tak lagi hak besar. Fa innal jibala minal hasa. Kerana bukit hak besar tu dia datangnya daripada batu-batu hak kecil. Kalau hak kecil pun kalau Tuhan tak apung, boleh nyoh kita. Boleh nyoh dua tir atas muka. Kalau Tuhan tak ampun. Kalau hak besar Tuhan ampun, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Maknanya kalau kita terperangkap dosa besar mana pun, kita minta pengampunan daripada Allah. Sebelum buat dosa, jangan buat. Walaupun dosa tu dosa yang kecil. Kalau terperangkap, balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkan azaman dalam hati kita begitu. Kalau kita nak jadi orang yang bahagia, dunia dan juga akhirat. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pemudahkan urusan kita, perjalanan kita. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita, Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada perkara-perkara yang memudaratkan kita. Antara perkara yang paling memudaratkan kita, tak lain tak bukan itulah nama dia dosa. Nama dia maksiat. Maksiat yang paling besar ialah menyekutuai akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syiqwah. Syiqwah lawan kepada sa'adah. Sa'adah ahli syurga. Syiqwah ahli neraka. Wala iyad billah. Baik, fa iyyaka an tansa amra iblis. Jangan sekali-kali, ini orang panggil uslubut tahdzir. Fa iyyaka an tansa amra iblis. Amra iblis, jangan sekali-kali kamu lupa apa yang berlaku kepada iblis. Iblis jadi iblis tu sebab apa? Sebab dia mengekali dosa. Dia tidak cuba nak bertaubat daripada dosa dia. Bahkan dia nampak dosa dia tu bukan dosa. Ini sampai ke peringkat hati kita mati. Bila hati kita mati, kita tak nampak dosa tu dosa, nak taubat guna. Kita tak nampak dosa tu dosa, nak taubat guna. Kita tak nampak kesilapan kita tu silap. Kemudian kita rasa kita betul. Orang yang betul pula kita kata salah. Kita orang gila, tidak sedar dia gila. Orang kata dia gila, dia marah orang. Dia kata orang pula gila. Ni sampai peringkat gila. Waktu gila, kalau orang yang hati dia mati, kalau ada ular bawah kursi dia, orang kita bawa ular tu lari-lari. Dia terjun daripada kursi, dia pergi cari kayu, dia kata siapa? Dia kata orang, dia tak kata ular. Dia kata orang, dia kata cara tepi kain orang. Ini orang yang hatinya amat-amat bermasalah. Sepatutnya dia terima kasih. Jamin KFC tau. Lain nak jamin KFC tutup habis dah. Sepatutnya ada orang telah menyelamatkannya nyawa dia. Tapi kerana nafsu dia, kerana hati dia buta, tak nampak. Akhir sekali pergi kata orang pelengok-pelengok. Apa mu duduk cara aku? Ikut pandai aku lah. Aku nak kena patutkan benda dia. Akhir sekali dia kata kubur masing-masing. Awak nak kubur awak. Saya kubur saja. Ini orang yang hati dia dalam keadaan yang amat bahaya. Fa iyyaka an tansa, jangan sekali-kali kamu lupa amra iblis, kisah iblis. Amru iblis maknanya urusan iblis. Apa yang berlaku pada iblis? Apa dia? Kerana dosa iblis tu jadi iblis. Tadi tu nama bergiam. Apa ke langit yang ketujuh namanya Azazil, nama hebat tu. Tapi atas Lauh Mahfuz tertulis dia tu iblis alaihi laknatullah. Ini orang panggil majalnya dosa. Sialnya dosa. Kalau kita tak cuba untuk nak bebaskan diri kita daripada dosa. Wa Bal'am ibni Ba'ura, makna iblis dosa dia apa? Dosa dia deki. Dosa dia ujub. Dosa dia takabur. Deki kepada Nabi Adam, ujub pada diri sendiri, rasa diri lebih besar, akhir sekali iblis jadi iblis. Dalam keadaan ibadat dia banyak mana? Ada satu riwayat disebut tidak ada satu ruang sebesar tapak kaki atas langit sana, melainkan di situ iblis pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang dengan ibadat kita banyak mana. Kalau ibadat kita tu
Ibadat yang disertai dengan maksiat. Mana ibadat yang tak bebas daripada dosa. Ibadat yang tidak disertai dengan taubat. Mana banyak ibadat iblis main lah. Mana iblis dengan ibadat banyak gitu jadi gitu. Kalau kita buat ibadat sikit ni lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lah lagi. Jadi kena takut dengan bahananya dosa. Wa Bal'am ibni Ba'ura dan Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ni salah seorang daripada Bani Israel yang asalnya orang yang hebat ni. Sampai ke peringkat dia dianugerahkan oleh Allah Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Siapa saja sebut nama tu untuk minta sesuatu daripada Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pada waktu tu juga. Antaranya dia ni, orang yang dianugerahkan Ismullah. Lenggok ke langit nampak Lauh Mahfuz. Dia punya hebat dia. Tapi kerana dunia, terperangkap dengan dunia, kerana nak habuang dunia, akhir sekali dia jadi orang yang kekal dalam api neraka. Sampai ke peringkat dia sanggup doa keburukan kepada Nabi Allah Musa AS. Dia ni satu zaman dengan Nabi Allah Musa, sehingga terkesan Nabi Allah Musa dengan doa Bal'am bin Ba'ura. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kenakan hukuman kepada Bal'am bin Ba'ura ni, kemudian dia mati dalam keadaan kufur. Wal'iyadu billah. Baik. Jadi jangan lupa kepada kisah-kisah ni. Kisah-kisah ni menunjukkan tentang sialnya dosa. Kalau kita tak cuba putuskan hubungan dengan dosa dengan cara bertaubat, walaupun dosa-dosa kecil. Idh kana mabda'u amrihima dzamban, kerana permulaan urusan mereka, cerita mereka, kisah mereka, permulaannya dzamban, permulaannya dosa. Dia bermula dengan dosa yang dia buat, yang tidak ditaubat. Wa akhiruhu, dan akhir cerita dia kufran, kufur. Dosa tidak selesai dosa tu. Akhir sekali kesudahan dia jadi kafir. Wal'iyadu billah. Dan jadi kafir kau tak ada kau apa. Hidup atas dunia semata-mata untuk nak masuk dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada kesialan dosa, kemajalan dosa. Dan mudah-mudahan Allah ilhamkan kepada kita dan taufikkan kepada kita untuk kita bertaubat daripada kesilapan kita. Lepas-lepas nak macam mana? Kita manusia mesti ada kesilapan. Kullu bani adama khata'. Setiap anak cucu Nabi Allah Adam ni ada zaman gelap dia. Kadang-kadang nampak cerah, tapi belakang mata orang gelap dah waktu. Ada. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah itu ialah orang yang bertaubat. At-taibun, orang yang bertaubat. Tengok Nabi kata, Habibur Rahman, kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Itu dalam Quran tadi kata, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nabi kata orang yang bertaubat tu kekasih Tuhan. Tuhan sendiri kata orang yang bertaubat tu kekasih Tuhan. Apa lagi yang menghalang kita untuk nak jadi kekasih Tuhan? Dengan cara kita bertaubat terhadap kesilapan-kesilapan kita yang lalu. Baik. Fahalaka, maka kedua-dua ini binasa. Ma'al halikin, bersama-sama dengan orang yang binasa. Abadal abidin, buat selama-lamanya. Jadi kena beringat kisah ni yang memperlihatkan kepada kita tentang sialnya dosa kalau kita tak cuba kerak daripada diri kita, daripada hati kita. Kerak dia mana cara nak kerak dosa tu mana? Dengan cara bertaubat. Tu yang mudah je. Kalau kita dosa, kita taubat. Kalau kita jadi ahli ibadat, kita jangan rasa kita kuat. Kita kena nampak itu anugerah daripada Tuhan. Kalau kita dalam keadaan senang, kita bersyukur. Kalau kita dalam keadaan susah, kita bersabar. Selesai masalah kita. Kita ni manusia ni ada 4 keadaan ni. Sebagai ahli maksiat, sebagai ahli ibadat.
orang dalam nikmat, dalam musibah. Kan ada lagi selain daripada ni? Ada lagi selain ni? Cuba fikir, ada lagi. Dalam konteks dosa dengan pahala. Sama ada dia ni buat ibadat ataupun dia ni buat maksiat. Kalau dia buat maksiat, Tuhan suruh dia taubat. Balik kepada Allah. Dia akan jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia buat ibadat, dia jangan gaung dengan ibadat dia. Sebab hakikatnya dia tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Dia kena nampak ibadat tu anugerah Allah. Nikmat daripada Allah yang sepatutnya dia syukuri. Mana bila boleh ibadat, kena nampak itu anugerah daripada Allah. Yang dalam istilah tasawuf disebut sebagai syuhudul minnah. Syuhud makna kita menyaksikan minnah, itu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dalam nikmat, jaya dalam peperiksaan, boleh mutu wai suku baru. Masuk al-awfa, boleh wai suku kata. Waktu tu Allah suruh kita bersyukur. Jangan guna wai suku tu untuk nak pergi tengok wayang, jangan. Guna untuk mari kelas ke Uniza untuk nak belajar. Pagi sejik, tu orang bersyukur. Dan bila kita berhadapan dengan musibah musibah ni, waktu tu Tuhan suruh kita bersabar. Jadi sabar je lah. Jangan duk keluh kesah. Maknanya apa yang menimpa kita tu tak salah menimpa kita. Memang daripada azali lagi dah. Tuhan tetap hari ni mu kena benda ni. Mu jatuh terpijak tahi lembu hari ni. Tambung dengan atas jubah Tuhan ni. Nak pergi kelas cepat-cepat berang jerit tahi lembu. Tak jadi nak pergi kelas. Balik saja-saja. Sabar. Sebab ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpa kamu, dia tak salah menimpa kamu. Dah ditetap daripada azal. Cuma bagaimana cara kamu nak berinteraksi dengan apa yang menimpa kamu. Nabi Kabadah, cara interaksi dia sabar je lah. Tahan je lah. Gelora setara. Sebab dengan sabar tu, Tuhan nak bagi pahala kepada kita. Tuhan kata dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan menyempurnakan kepada orang yang sabar ganjaran dia yang tidak boleh dihitung. Mana kalau kita ikut Tuhan, dalam apa saja keadaan kita akan jadi orang yang berjaya, kita akan jadi orang yang bahagia. Baik. Fa'alaika rahimakallah, maka menjadi kewajipan ke atas kamu, wahai murid, wahai salik, wahai orang yang nak jadi hamba Allah, orang yang nak jadi ahli ibadat. Rahimakallah, mudah-mudahan Allah anugerahkan rahmatnya kepada kamu sehingga urusan kamu jadi mudah, perjalanan kamu semakin cepat dan kamu sampai ke destinasinya. Wajib ke atas kamu apa? Bitayaqus. Mu kena sedar. Mu jangan leka, mu jangan tidur. Khususnya ketika belajar jangan tak tempat tidur. Jangan tidur. Hati kita tu jaga. Hati kita kena jaga. Daripada kelalaian. Dengan cara taubat kalau kita buat salah. Balik kepada Allah. Dengan cara putuskan hubungan dengan dosa. Jangan dosa tu membelenggu kita sehingga kesialan dia menimpa ke atas kita, jangan. Wajib mu kena sedar benda ni. Wajib mu kena sedar bahawa dosa itu ada majal dia, ada sial dia. Kalau mu lock ke dia, maka mu akan jadi orang yang majal, orang yang sial, orang yang banyak perkara-perkara yang baik, peluang-peluang yang baik akan terlepas daripada kamu, yang akhirnya kamu akan jadi orang yang kecewa dunia dan juga akhirat. Wal'iyadzubillah. Baik. Kemudian dia kata wal juhdi, dan bersungguh-sungguh. Wajib ke atas kamu bersungguh-sungguh. Dengan makna guna tenaga yang ada tu. Guna tenagamu yang ada, duitmu yang ada, waktu lapangmu yang ada untuk kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
baru mu akan jadi orang yang berjaya. Kalau tidak, mu akan terbelenggu dalam kesialan. Orang ulama kata, dia kata macam mana? Dia kata, idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka makbulun kabbalatka khati'atuka. Apabila mu tak mampu tu nak bangun malam, nak bangun tahajud tak urut. Ni penanda dia. Tak urut dah akan nak. Bangun tengah malam, ya Allah. Tidur sikit lagi bergerak dengan subuh-subuh babah. Tahu? Hak lagi dahsyat lagi tak pernah nitah pun. Belajar usuluddin, belajar tasawuf, belajar tasawuf. Ahli tarekat lagi. Tapi tak pernah nitah pun nak bangun pada waktu malam, nak munajat dengan Allah, nak angkat tangan, nak ngadu hal kepada Tuhan. Ada orang nitah. Kejut pun, oi nak kecing lagi, kecing kejap. Lepas tu gesa-gesa, terus tidur, tarik kaibah, perang, babah pulak subuh kali lagi. Nah. Idza lam taqwa qiyamul lail. Apabila kamu tak mampu nak bangun malam. Wa siyamin nahar, dan puasa pada waktu siang. Paling kurang Nabi suruh kita puasa sekurang-kurangnya 3 hari sebulan. Jangan lepas 1 bulan tanpa kita puasa 3 hari. Dah urut tu, bertahun-tahun, banyak tahun mana dah. Bangun malam pun tidak, puasa siang pun tidak. Fa'lam, para ulama kata, hendaklah kamu tahu annaka makbulun, kamu sekarang sedang dibelenggu. Maknanya kamu sedang berhadapan dengan kesialan. Sialan apa? Kabbalatka khati'atuka, itulah membelenggu kamu oleh dosa-dosa kan. Ada benda tak lepas. Tak lepas daripada dah dosa menyebabkan kita tak urut. Mata kita nak tengok maksiat, telinga kita nak dengar maksiat, lidah kita nak sebut kata-kata yang kotor. Sebab ada masalah tu, ada benda tak lepas. Kadang-kadang baca Quran sekejap je, ngantuk-ngantuk selalu tak tidur, khungu. Berzikir sikit, tak iman baca zikir lama sikit je. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ingat lagi 100 habis ni. 100 habis tak habis lagi. Kata pasti tu iman ni. 200 tak habis lagi. Sekali dalam hati bahasa taubat aku lepas hari ni. Ta'ala dia tak iman ni. Sedangkan zikir tu, dalam Quran kata ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Hati jadi tenang, jadi sejuk, jadi seronok. Tapi tak jadi gelisah. Sebab apa? Kabbalatka khati'atuka. Dosa kamu sedang membelenggu kamu. Jadi kalau orang belajar, dia sedar. Oh, gitu. Dia boleh baiki. Orang tak belajar, dia tak sedar. Mati baru dia sedar. Sedar waktu tu tidak memberi apa-apa manfaat lagi. Nak baiki tak boleh dah. An-nasu niyamun. Manusia itu ramai yang tidur. Idza matu'in tabahu. Bila dia mati baru dia sedar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang sedar. Amin ya rabbal alamin. Asa an taqla'a min qalbika, mudah-mudahan an taqla'a, mudah-mudahan tertanggal, tercabut min qalbika, daripada hati kamu, irqa hadzal israr, orang-orang israr ini. Israr dengan makna mengekali melakukan dosa. Kita ada 2 status Satu status at-taib. Taib dengan makna orang yang bertaubat, orang yang putuskan hubungan dia dengan dosa. Orang ni dia tak akan kena lagi kepada dia kesialan dosa. Yang keduanya musir. Inilah daripada perkataan israr ni. Musir dengan makna orang yang masih tidak bertaubat. Masih tidak memutuskan hubungan dia dengan dosa. Masih lagi tenggelam dalam dosa. Ataupun dia tak butuh hubungan dengan dosa. Atas kepala pakai piyah, pakai serban. Tapi ngupak masih lagi seronok. Mata masih lagi tengok benda-benda yang kotor-kotor. Tapi mulut baca Quran. Hafiz lagi sebagai contohnya. Ini orang musir.
Musir, dia masih lagi buat dosa. Ibadat hak dia buat kemungkinan besar bukan ibadat. Dan dalam waktu-waktu tertentu, ibadat yang dia buat tu bukan ibadat pun, bahkan jadi maksiat. Wala'iyadzubillah. Kerana itu lagi banyak ibadat dia, ada kalanya lagi jahat akhlak dia. Lagi buruk perangai dia. Lagi malah dia nak buat ibadat-ibadat hak yang sebenar. Kalau ibadat hak sebenar memang malah benar. Kecuali sesuatu yang zahirnya ibadah. Tapi di situ hang itu adalah maksiat. Kalau ngaji hak betul-betul ngaji kerana mengharapkan redha Tuhan, malah benar ni. Tapi kalau ngaji hak nak dapat pujian daripada orang, 3 hari 3 malam tak tidur pun tak apa. Kalau nak keluar air mata kerana takut kepada Tuhan, payah benar ni. Nak keluar air mata depan orang, nak suruh orang kata dia ni warak, tu pak cetong sekali nangis tubik. Makna keluarnya air mata itu bukan menjauhkan dia daripada neraka, tapi mendekatkan dia daripada neraka. Bacaan Quran dia tu bukan orang kata mendekatkan dia ke dalam syurga, tapi mendekatkan dia ke dalam api ni. Yang Nabi kata rubba qari'il Quran wal Quran yal'an. Ramai orang yang baca Quran tapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Antara sebabnya apa? Sebab majar dosa tu. Masih lagi dia tak cuba untuk nak utuhkan diri dia dengan dosa. Kerana itu perlu kita kena daki aqabah ini. Aqabah yang namanya taubah, supaya ibadat kita tu betul-betul menjadi ibadat di sisi Allah. Baru ada nilai. Taib. Irqa dengan makna orang. Orang hadzal israr. Israr ini. Israr dengan makna mengekali dalam status pembuat maksiat. Dia antara taib dengan al-musir. Taib orang yang bertaubat, al-musir orang yang israr. Kalau kita tak taubat, maka kita musir. Kalau kita musir, kita bukan taib. Dua status tu. Kita nak jadikan diri kita sebagai at-taibun. At-taibun habibur rahman. Orang yang bertaubat, kekasih Tuhan yang bernama Rahman. At-taibuna minadz-dzambi, orang yang bertaubat daripada dosa, kamal la dzambalah, seumpama orang yang tidak berdosa. Baik. Wala ta'man, dan jangan kamu rasa aman. Qasawatal qalbi, daripada keras hati. Minadz-dzunub, disebabkan oleh dosa. Jangan mu rasa aman. Mu buat dosa, mu rasa tak apa, hati aku tak akan jadi keras dah. Dengan sebab kita buat dosa, hati kita akan jadi keras. Cuma kerana kelalaian kita, ketidaksedaran kita, kita rasa hati kita lembut. Macam orang hidung hidup bau. Hidung hidup bau, letak tak ayam munah atas muka dia. Dia rasa sejuk je. Dia tak rasa, ambil selamba je dia tak ayam munah. Mata dia buta, sejuk, dia ingat kebedak sejuk. Orang hok boleh bau tengok, boleh tengok, Allah. Munah ni munah. Maknanya 3 hari dah hilang lagi dia punya apa? Bau. Dosa lebih dahsyat daripada tak ayam munah. Sebusuk-busuk tak ayam munah. Tahu tak ayam munah apa? Orang Terengganu ke orang mana ni? Kalau tak tahu tanya orang Terengganu. Apa yang dimasukkan dengan ayam munah. Bukan munah pendi tu bukan. Tak ayam munah. Maknanya busuk. Dosa lebih busuk daripada tu. Api tu amat menyakitkan. Dosa lebih menyakitkan daripada api. Orang kata hempedu itu terlalu pahit. Dosa lebih pahit daripada hempedu. Dosa punca kepada kesialan dalam kehidupan di dunia kita, lebih-lebih lagi di akhirat kita. Baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ta'man, jangan kamu rasa aman, jangan kamu rasa selesa daripada qasawatil qulub, daripada menjadi hati yang keras, minaz-dzunub, kerana dosamu. Sebab bila mu buat dosa, automatik hatimu akan jadi keras, dan kemuncak dia hati kamu akan mati. Bila hati mati, golik-golik, bila mati jasad ni, mati dalam keadaan tertanggalnya iman. Wala'iyadzubillah. Baik. Wa ta'ammal halaka, maka perhatikan kepada diri kamu.
Mutaubat dah lagi. Membuat dosa ke tak? Falaqad qala ba'du salihin, sesungguhnya telah berkatalah sesetengah orang-orang yang saleh. Orang yang saleh ni orang yang zahir dia istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan batin dia bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah. Tu orang saleh. Bersih daripada sifat. Makna zahir dia bersih daripada zunub, batin dia bersih daripada uyub. Uyub ni sifat-sifat mazmumah ni lebih power daripada zunub, lebih power daripada dosa. Dosa pada anggota. Hak adalah kecacatan. Berkata setengah daripada orang yang saleh, inna sawadal qalbi minaz dzunub. Sesungguhnya hitam hati itu minaz dzunub, disebabkan oleh dosa. Disebabkan oleh dosa. Bila hati kita hitam, dia jadi gelap. Dia gelap, dia tak nampak. Dia tak nampak mana yang baik, mana yang buruk. Dia tak nampak Tuhan tu Tuhan. Dia tak nampak setan tu setan. Itu yang dia ikut setan. Dia tak nampak Tuhan tu Tuhan. Kerana tu dia tak ingat ke Tuhan. Kerana tu dia lebih dahulukan setan daripada Tuhan. Wallahualam. Orang yang buat dosa tu orang yang mendahulukan setan daripada Tuhan. Menunjukkan kelabu tu tak nampak langsung tu. Kalau dia nampak setan tu setan, dia tak akan ikut setan. Sebab dia tahu setan tu musuh. Kalau dia nampak Tuhan tu Tuhan, dia tak akan membelakangi akan Tuhan. Sebab Tuhan tu adalah Tuhan. Tapi realitinya balik. Hak setan tu hak dia nak sangat tu. Hak Tuhan tak ambil. Hak Nabi tak ambil. Hak dia nak hak zombie. Hak zombie dia nak. Hak Nabi dia tak ambil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala buka hati kita, cerahkan hati kita sehingga kita boleh tengok yang baik tu baik dan kita diberi kekuatan untuk melakukannya. Yang buruk tu buruk dan kita diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Baik. Wa alamatu sawadil qalbi, dan penanda hati tu hitam. Alla tajida minaz zunubi mafza'an. Kamu tak rasa disebabkan dosa yang kamu buat tu, tak rasa daripada dosa tadi mafza', tak rasa takut. Bukan rasa seronok pula. Oh, boleh buat dosa seronok benar. Boleh tengok cerita Korea ke, oh sedap benar rasa. Sedap pada ngaji Quran. Boleh buat dosa tu, berjaya buat dosa tu, alhamdulillah. Penuh mulut sebut alhamdulillah sebab buat dosa. Wal'iyadillah. Ini penanda hati tu hitam. Kalau hati tu cerah bercahaya, dia takut. Tapi dia manusia, ada nafsu, kadang-kadang dia terperangkap. Salah juga buat dosa, bukan kata orang yang hati cerah tak buat dosa. Tak. Kau salah. Astagfirullah, apa aku jadi gini? Lama mana dah aku bertahan benda ni. Hari ni telanjur pula. Astagfirullah. Minta kekuatan daripada Allah. Menyesal terhadap apa yang berlaku. Berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Bukan bila buat maksiat tu selamba. Boleh mengutuk orang, oh rasa bangga. Boleh lepas geram. Rasa bodoh, rasa penuh mulutnya sebut. Rasa bangga. Ini tanda hatinya keras. Hatinya gelap. Kalau hati lembut, kadang-kadang salah juga. Dan dia mari panah tu, tak sentuh, berok tubik. Lepas tubik tu, astagfirullah, apa aku cakap gitu. Aku tak takut kepada Tuhan ke? Astagfirullah. Apalah ya Allah. Apalah ya Allah. Menangis-nangis di hadapan Allah. Dengan dosa yang dia buat tu, menjadi sebab pula kedudukan dia menjadi semakin tinggi di sisi Allah. Ini orang yang hatinya bercahaya. Tapi orang hati yang kotor, bila dia berjaya buat kejahatan, dia tak rasa takut apa pun. Dia rasa itu satu kebanggaan dah pula. Wallahualam. Wala li ta'ah mauqi'an, dan dia tidak dapati bagi ketaatan itu mauqi'an, kedudukan. Nilai tak ada. Bagi dia, Allah, malah nak buat maksiat, malah nak buat ibadat. Tapi dah orang lain zikir belaka, zikir tak. Kalau boleh tak ambuh. Malah dia nak bangun sembahyang sunat rawatib. Malah nak bangun. Tapi dah tengok orang lain bangun belaka, kita bakal piyah. Kalau tak bangun kan, orang kata benda pula. Maknanya dia tak ada rasa nikmat.
Tak ada rasa nikmat, tidak ada rasa nilai. Kalau orang yang hatinya bercahaya, sebelum buat ibadat, nak dia buat ibadat. Kalau orang suruh bayar pun dia bayar. Masa buat ibadat dia tumpu betul-betul ibadat dia. Sebab dia tahu ibadat tu tidak ada tolak bandingannya. Dari segi ganjaran di situ. Lepas pada buat ibadat, bersyukur sangat-sangat dia kerana Allah anugerahkan kepada dia ibadat tadi. Dan takut sangat-sangat dia ibadat dia tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang hatinya bercahaya sehingga dia nampak betapa bernilainya ibadat. Dan betapa kotornya maksiat. Baik. Wala lil mau'izati manja'an. Dan tidak ada bagi peringatan itu manja'. Manja' dengan makna ta'thir, dengan makna kesan. Tak terkesan. Kalau orang nasihat dia pun masuk ke telinga kanan, tubik ke telinga kiri. Dia tak berasa benda pun. Cuma dia malu ke orang tu, dia konon kok dia tak buat lah. Pelik mata, buat pula. Itu penanda hatinya gelap. Kalau orang hati cerah, orang nasihat kepada dia, pesang nama dia. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Dia ada seorang yang hidup pada zaman tu, kalau jumpa dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz minta dia bagi nasihat. Kita sunat kalau jumpa orang-orang soleh, minta supaya dia bagi nasihat kepada kita. Supaya nasihat dia tu keluar daripada hati dia, cahaya duduk dalam hati dia, keluar ikut lidah dia jadi perkataan, masuk dalam hati kita, tukar jadi cahaya, hati kita pun mula berubah. Bila hati kita berubah, maka kehidupan kita akan berubah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dia minta, nama apa? Ulama tu tak ingat. Minta nasihat. Ulama ni kata apa? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Di akhirat bila-bila ada dua tempat sahaja. Satunya syurga, satunya neraka. Dia dengar waktu pesang. Dalangnya makna tu. Cerahnya hati dia tu. Makna orang kata sesuatu yang amat menakutkan. Sebab apa dua tempat dia? Yunizan ada dah. Akhirat bila-bila. Kalau ada neraka, syurga. Kalau ada dalam syurga, alhamdulillah. Kalau tak ada dalam syurga, pasti tempat dia dalam neraka. Dan tidak ada seorang manusia, jin, makhluk Tuhan pun yang mampu berhadapan dengan azab api ni. Tak urut kita. Sebut gitu, pesang. Di kalangan salafun salih, bila dengar peringatan apa-apa ketor. Sayyidina Umar, tengah dia naik keldai dia, lalu ikut rumah-rumah di Madinah. Dengar ada seorang lelaki baca Quran. Baca ayat surah Al-Qiyamah tu. Inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti akan berlaku dan tidak ada orang yang boleh halang. Ketor Sayyidina Umar. Turun daripada keldai dia, nyanda dinding. Mulut sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebulan sakit lepas benda tu. Ini dengan peringatan amat memberi kesan ke dalam hati. Maknanya kalau peringatan yang diberi selama dia tak ada rasa benda-benda, itu ada masalah tu. Cek tengok dosa benda yang kita buat. Taubat kepada Allah. Masih ada peluang untuk kita selama mana kita hidup. Baik. Wala tastahqiran minadz-dzunubi syai'an. Jangan kamu pandang lekeh. Tastahqiran, jangan kamu pandang hakir, pandang lekeh kepada dosa sesuatu. Walaupun dosa tu dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Kerana bukit yang besar tu datang dia daripada batu yang kecil. Fatahsiba nafsaka taiban, dalam keadaan mu pandang lekeh kepada dosa kecil, kepada dosa mu pandang lekeh, dan mu menyangka bahawa mu ni masuk dalam kategori orang yang bertaubat dah. Wa anta musirrun al kabair, sedangkan kamu masih lagi musir, berterusan dalam melakukan dosa-dosa yang besar. Jangan sekali-kali begitu. Kalau begitu keadaan kamu menunjukkan hatimu terlalu gelap. Hatimu tu boleh jadi mati bila-bila masa saja. Dan iman yang ada padamu tu boleh jadi dia tanggal bila-bila masa. Lebih-lebih lagi
ketika saat kita serba-serbi dalam keadaan lemah. Bila? Masa saat kematian kita. Dan saat tu, Iblis dia akan ambil peluang sungguh-sungguh. Kalau masa kita gagah ni, dia kuasai dah kita. Masa kita lemah, dia nak elok saja ke? Itu persoalan yang amat menakutkan kita bila kita buat maksiat. Lalu masa kita gagah ni, akal kita waras, tubuh kita sihat. Kita kalah dengan dia. Dengan makna dia menguasai kita. Dia suruh kita ngutuk orang, kita ngutuk. Dia suruh kita ngupak, kita ngupak. Tak ada berasa langsung bersalah contohnya. Dia suruh guna mata tengok aurat orang, kita tengok. Tak ada rasa bersalah langsung. Itu masa kita segar. Cuba bayang masa kita serba-serbi lemah. Dekat nak mati tu semua dalam keadaan lemah. Mana kalau tidak ada penjagaan daripada Tuhan, golik-golik tangga kita punya iman. Kalau masa kita segar ni, kita telah dikuasai oleh syaitan. Oleh Iblis alaihi laknatullah. Jadi masa segar ni kita kena latih. Jangan ikut syaitan. Ikut Tuhan, jangan ikut syaitan. Ikut Nabi, jangan ikut zombie. Ikut Nabi, jangan ikut zombie. Baik. Falaqad balaghana an Kahmash. Sesungguhnya telah sampailah kepada kita tentang Kahmash bin Hasan. Ini salah seorang daripada tokoh ulama salaf. Annahu qala, bahawa dia berkata. Kahmash ni dia berkata. Kahmash ibni Hasan radhiyallahu taala anhu. Dia meninggal pada tahun yang disebut dalam kitab ni pada tahun 140 Hijrah. 140 Hijrah. Ini salah seorang daripada tokoh Sufi dan tokoh salaf. Dia kata apa? Aznabtu dzamban, aku pernah melakukan satu dosa. Fa ana abki alaihi, dan aku menangis kerananya kan dosa tu. Bila aku teringat, aku nangis, sedih sangat. Sedih sangat, takut apa? Takut Tuhan tak apa. Buih mulut minta pengampunan daripada Tuhan ni, tapi masih lagi rasa Tuhan tak ampun. Satu dosa aku pernah buat, aku tobat selama 40 tahun. Kita buat dosa siang malam pagi petang, 5 minit je tobat. Kemudian berasa jadi wali selalu dah. Pasti wali selalu dah, ahli syurga selalu dah. Mula tengok, oh Tok Imam ni tak ikhlas, dia tak boleh ikut ni. Kena sembahyang seorang-seorang. Sebab Tok Imam tak ikhlas. Astagfirullahaladzim. Ini orang yang tertipu. Qila, maka dikatakan. Ada orang tanya dia, huwa, apa dosa hok mu buat tu besar sangat ke? Dosa hok mu buat tu sampai 40 tahun mu bertaubat. 40 tahun dalam keadaan hati, orang kata sebut je nangis. Macam kesilapan tu besar sangat, penyesalan yang luar biasa. Qila ma huwa ya Aba Abdullah, apakah dia dosa tu wahai Aba Abdullah? Qala, maka berkata Kahmash radhiyallahu taala anhu, zarani akhi, dosanya satu hari zarani akhi, salah seorang daripada saudara aku telah menziarahi aku. Fillah, akhi fillah ni saudara seagama lah. Fashtaraitu lahu, maka aku beli untuk dia samakan seekor ikan. Fa'akala, maka dia makan. Summa kumtu ila haiti jari, kemudian aku pun pergi dekat pagar jiranku. Fa'akhastu minhu qit'atan min tin, aku ambil sedikit daripada tanah. Tujuan dia untuk nak buat basuh tangan. Ambil tanah, lepas tu baru basuh dengan air. Untuk nak ganti kepada sabung lah. Farasala, kemudian dia basuh tangan dia biha dengannya, dengan qit'ah minatin tadi. Yadahu, akan tangan dia. Makna dia tak minta izin dengan hak tuang tanah tu, jiran dia. Padahal pun benda lah sangat. Lalu kita bukan kata dengan tanah tuang jiran kita tu, dengan buah durian dia pun kita faham. Buah durian dia kita faham. Durian musaking, durian orang kata black tongue dia tanam kat rumah kita, faham lah, ada berjeluk makan apa dia.
Oh, ni dia ambil tanah je. Menyesal 40 tahun. Ini orang hati ni juga. Ja'alana Allah minhum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebahagian daripada mereka. Amin 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 ya rabbal alamin. Maknanya biar salah orang kepada kita lah daripada kita salah dengan orang. Jadi kita bercerita situlah. Kita bercerita dekat cerita Sayyidina Kahmash tadi. Mana? Dia kata laqad balaghana an Kahmash. Ghazali kata sungguhnya sampai kepada kami tentang Kahmash. Cerita yang berkait dengan Kahmash bin Hasan Al-Basri. Ini salah seorang daripada tokoh salaf. Kita bercerita situ. Kita sambung dalam perjumpaan kita yang akan datang insya-Allah. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada مآتك ومداد كلمة كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. Kuat sikit. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. Sekali lagi. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا الحي القيوم الذي لا الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي وبتجهلي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا
إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر 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 الله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 استغفر 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 الله للمؤمنين والمؤمنات الفاتحة بنية القبول وتمام كل سور ومامول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم